Rasulullah sebut, orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni, orang yang hidup dia dana nafsah. Dana nafsah ni maknanya mempersiapkan nyawanya, mempersiapkan jiwanya, hidup dalam keadaan dianya melengkapkan segala perjalanan hidup supaya jangan kita jadi bodoh. Jadi dalam keadaan yang dipanggil orang yang tak cerdik. Jangan. Orang yang menyiapkan diri dia, siap untuk apa dia? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia buat amalan-amalan dia dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk lepas pada mati dia. Tu orang yang cerdik. Hidup dia ni dalam keadaan dua benda. Yang pertama dana nafsah, bekalan pada diri dia, cari bekalan. Kemudian wa amila, dan dia beramal. Yang pertama dia menyiapkan diri dia, kemudian yang kedua dia beramal, menjadikan bekalan dalam hidup dia. Bekalan hidup dia untuk apa dia? Bekalan hidup dia nya untuk wa amila lima ba'dal maut. Dia nya untuk lepas pada kematian dia. Waktu mana dia menghadap depan Allah macam mana? Ni orang yang cerdik. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajis man ittaba'a hawahu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah pada pagi yang baik ini sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang bab muraqabah. Muraqabah maksudnya dalam diterjemahkan pada diri kita ni ialah kita sentiasa diperhatikan ataupun kita rasa kita ni dalam keadaan intayan ataupun dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil muraqabah. Istilah orang budak-budak muda diskodeng, dipanggil demikian. Diskodeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hidup kita ni sentiasa dalam keadaan pemerhatian Allah. Allah sedang memandang kita. Maknanya siapa yang dipandang ialah kita. Siapa yang perhati kita ialah Allah. Allah ni sentiasa melihat setiap hamba-Nya. Dalam jiwa orang mukmin ni kena ada satu perasaan dipanggil muraqabah. Muraqabah ni maknanya kita sentiasa dipandang. Sebagaimana kalau kita solat dipandang oleh bakal mertua kita, misal contohnya. Tentu kita solat dalam keadaan yang elok je kitanya. Seorang perempuan waktu mana orang masuk nak meminang dia, lalu dijemput makan bersama dengan bakal mertua dia.
tentulah dia makan sikit je waktu tu. Padahal dia makan, bukannya makan sikit pun, dia tak habis 2 pinggan, 3 pinggan, tak berhenti, sepatutnya demikian. Tapi oleh kerana dia ada perasaan muraqabah, muraqabah ni maknanya kitanya dalam keadaan yang dia dalam keadaan dipandang, diperhati sepanjang masa. Jiwa kita dengan Allah ni kena ada begitu, kena ada perasaan muraqabah dengan Allah, supaya apa dia? Supaya hidup kita ni sentiasa dalam keadaan terjaga. Kalau kita ada perasaan itu pada diri kita, maka kita akan tak berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah, kerana kita dimuraqabah oleh Allah. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Sebab tu tajuk yang kita bincangkan yang kedua ni, tajuk yang kita bincang yang kelima ini, itu bab muraqabah yang kita sebut, dipanggil sebelum daripada ni. Baik, hadis yang kita sambungnya ialah hadis yang datang daripada seorang sahabat namanya Abi Ya'la Asy-Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Rasulullah sebut, ni hadis di antara hadis-hadis yang banyak kali disebut oleh kebanyakan para alim ulama. Alim ulama hafal hadis yang ni. Al-kayyis man dana nafsah. Rasulullah sebut, orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni, orang yang hidup dia dana nafsah. Dana nafsah ni maknanya mempersiapkan nyawanya, mempersiapkan jiwanya, hidup dalam keadaan dianya, melengkapkan segala perjalanan hidup supaya jangan kita jadi bodoh. Jadi dalam keadaan yang dipanggil orang yang tak cerdik, jangan. Orang yang menyiapkan diri dia, siap untuk apa dia? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat amalan-amalan dia, dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk lepas pada mati dia. Tu orang yang cerdik. Hidup dia ni dalam keadaan dua benda. Yang pertama dana nafsah, bekalan pada diri dia, cari bekalan. Kemudian wa amila, dan dia beramal. Yang pertama dia menyiapkan diri dia, kemudian yang kedua dia beramal, menjadikan bekalan dalam hidup dia. Bekalan hidup dia untuk apa dia? Bekalan hidup dianya untuk wa amila lima ba'dal maut. Dianya untuk lepas pada kematian dia. Waktu mana dia menghadap depan Allah macam mana? Ni orang cerdik. Orang cerdik ni Rasulullah sebut, jangan kamu ingat orang yang PhD banyak. Jangan. Kamu jangan ingat orang yang cerdik ni orang yang harta benda dia banyak. Cerdiklah dia. Tak. Orang yang cerdik ni bukan orang yang hidup dia dalam keadaan yang bermewah-mewahan. Tidak. Orang yang cerdik ni kamu jangan ingat orang yang dia dalam keadaan yang dia hidup dalam keadaan yang kita gambarkan hari ni. Tetapi Rasulullah kata, secerdik-cerdik manusia ni orang yang hidup dalam keadaan dia sentiasa dua benda ni pada diri dia. Yang pertama dana nafsah, dia sentiasa jaga-jaga terhadap diri dia. Jaga-jaga ni maksudnya bagaimana? Dia sentiasa memandang, aku ni kalau malaikat maut nak cabut nyawa kot mana? Ini dipanggil dana nafsah. Dalam hidup dia sentiasa perhati pada diri dia. Kalau dia buat satu benda, dia ibu tanya, aku nak jawab apa dia depan Allah nanti? Kalau aku menghadap depan Allah nanti, aku nak jawab macam mana depan Allah nanti? Ini dipanggil dana nafsah. Dana nafsah ni maknanya dia sentiasa dalam hidup dianya, pada diri dia tersebut fikir, kalau aku menghadap depan Allah lah dalam keadaan yang macam ni, macam mana nanti? Macam mana pada diri aku? Ini dipanggil dana nafsah. Menyiapkan diri. Sebagaimana kita nak balik kampung, kita siap. Sebagaimana kita nak datang dengan kuliah ni pun kita bersiap. Kita bersiap. Dana nafsah ni mempersiapkan diri, dia panggil. Orang yang nak kahwin kan, bila dia nak kahwin, dia siapkan diri dia. Dia nak kahwin tu, siap panggil mak andan, pak andam, macam-macam gaya. Dia menyiapkan diri dia. Orang yang nak pergi ke sekolah, demikian juga anak-anak kita nak pergi ke sekolah, kita kata dah siap ke belum? Dalam hidup kita ni ada satu tempat yang kita kena pergi. Apa dia? Barzah. Barzah ni semua orang kena pergi, tak kira dia yang berhormat ke, dia ustaz ke, dia raja ke, dia Perdana Menteri ke, dia nama apa pun dia kena pergi ke barzah. Bila dia kena pergi ke barzah, cerdik kamu kalau kamu hidup dalam keadaan kamu bersiap untuk nak ke barzah. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kemudian yang kedua,
dia bekerja atas dunia, tapi kerja dia, Rasulullah kata, sentiasa kerja dia ni untuk lepas pada mati dia. Berbekal. Orang kita ni dia berbekal untuk hidup, dia tak berbekal untuk mati. Tapi ada orang yang hidup dia cari bekalan, bekerja bukan tak bekerja, tapi kerja-kerja dia ni untuk lepas pada mati dia. Macam mana cara? Dia dapat gaji, misal contohnya, bila dia dapat gaji dia bahagi terus. Duit gaji yang aku dapat ni 1/8 untuk agama. Itu 1/8 misal contohnya. Kalau dia dapat, orang yang hebat lagi macam Abu Bakar As-Siddiq, dia boleh sampai peringkat dia ambil semua harta benda dia untuk agama. Ataupun Khadijah binti Khuwailid, semua harta kekayaan dia, segala benda dia guna untuk agama. Untuk agama. Dia tak fikir dah untuk diri dia. Tak ada nak fikir beli beg Prada ke misal contohnya. Tak ada dia nak terfikir nak beli baju jubah ke, tak ada pada diri dia. Yang dalam hidup dia terfikir apa dia? Untuk agama. Yang ni kalau boleh lah. Kalau tak boleh juga, jadi bagaikan Sayyidina Umar. Dia ambil 1/2 harta benda dia. 1/2 daripada harta benda dia. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah tanya, Umar, kamu bagi barang-barang, kamu bagi harta-harta ni, kamu guna untuk agama ni, yang tinggal kat rumah kamu banyak mana lagi? Rasulullah tanya. Sayyidina Umar kata, separuh daripada yang aku bagi ni ya Rasulullah. Separuh daripada apa yang aku bagi ni. Ini cara Sayyidina Umar. Kalau kita tak boleh juga, ulama kata, orang yang wa'amila lima ba'dal maut ni, orang yang beramal lepas pada mati dia guna 1/8 daripada harta benda dia untuk agama. Kita guna gaji kita 800, ambil 100 bagi untuk agama. Manakala 700 lagi kita simpan untuk kerja-kerja kita di atas dunia. Ni pun bagus juga. Ada orang kata 1/8 tak boleh ustaz. Kena gaji 8,000 nak bagi 1,000. Ketar tangan-tangan dia sebut. Tak boleh ustaz, saya nak bagi 1,000. Dia kata dengan gaji yang sebanyak ni. Lalu dalam keadaan demikian kita ambil pendekatan yang ke akhir sekali, 1/40 daripada harta benda kita. Katakanlah gaji kita RM40 sehari, RM1 kita bagi untuk agama. Katakanlah gaji kita ni RM40,000, RM1,000 untuk agama. Itu cara demikian. Tu kalau tak boleh bagi juga, tu memang teruk betul lah dia panggil. Gaji RM40,000 lagi kedekut hangit dia panggil demikian. Jangan. Kalau gaji RM40,000 pun kamu masih lagi tak ada bahagian untuk agama. Memang maknanya ni paling lemah lah pada dalam hidup kamu ya. Paling lemah. Dalam Islam nak suruh dalam hidup kita ni, kita kena hidup wa amila lima ba'dal maut. Kita beramal untuk lepas pada mati kita. Itu dipanggil amalan-amalan yang kita boleh buat. Anda rasa kita tak sampailah tahap 1/40 tu. Anda harap kita ni 1/8 tu pun satu kekuatan dah dalam hidup kita. Kalau boleh 1/8 tu pun kena ada bahagian diri kita. Kerana apa dia? Kerana kalau kita beli segala barang, duit kita dapat, gaji kita dapat tiap-tiap bulan dan sebagainya, benda yang kita dapat, harta benda kita dapat ni, kita beli. Bila kita mati tak bawa pun. Bila kita mati, jam tangan kita bawa? Tak bawa. Orang cabut habis dah. Bila kita mati, gigi palsu ni pun orang cabut. Apatah lagi yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan cincin kita ke, handphone kita ke, tak ada dah. Orang tak bawa dah. Bila orang tak bawa bersama dengan jenazah kita, yang kita bawa apa dia? Amalan je. Yang tu yang menyebabkan Rasulullah kata wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah sebut demikian. Ni tanda cerdik kamu. Wal ajiz, dan sebodoh-bodoh manusia, sedungu-dungu manusia dipanggil. Rasulullah guna ajiz. Rasulullah tak sebut dengan ahmak. Ahmak maknanya bodoh terus. Ajiz ni lebih bodoh daripada bodoh dipanggil. Lebih bodoh daripada bodoh. Bodoh tu ada dah orang bodoh, tapi ajiz ni lesu, tak bermaya. Orang panggil dungu. Istilah Melayu kitanya dungu ke, ataupun orang panggil apa dia, istilah yang menunjukkan bodoh sungguh lah. Bukan bodoh sikit-sikit, bodoh sungguh-sungguh dalam hidup. Siapa yang wal ajiz ni, Rasulullah sebut
manittaba'a nafsuhu. Orang yang hidup dia sentiasa mengikuti nafsunya. Orang yang membiarkan diri dia dikawal oleh nafsu. Nafsu yang mengawal diri dia. Maksudnya apa dia? Orang yang hidup dia ikut je nafsu. Hidup ni bukan ikut nafsu, kena ikut agama. Patutnya demikian. Tapi tak. Ada orang yang memperajakan nafsu. Orang yang meletakkan nafsu itu keutamaan dalam hidup dia. Ada orang yang jenis macam ni. Yang hidup dia dengar orang azan, ikut je. Nafsu kata tak payahlah. Tak payahlah pergi semayang berjemaah. Kita pun bukan nak mati lagi pun, katanya nafsu. Lambat lagi, kita pun biar dulu. Ataupun dengar azan. Dengar azan je, orang nafsu ni sebut, dia kata tak payah pergilah. Baru azan baru. Nanti qamat, nanti bangun lah, katanya nafsu. Kita pun dengar qamat. Dengar qamat tu dia tak apa, baru rakaat pertama, bukan rakaat kedua lagi dia sebut. Ni nafsu. Nafsu ni tarik, drag. Sedar pukul 7.30 lah kita. Terjaga tu 7.30. Mula kita menyesal. Allah aku. Boleh jadi demikian. Mengapa aku bodoh sangat ikut hawa nafsu aku? Padahal kena bangun juga. Kita ni kalau kita tak nak bangun, katakanlah kita pejam mata, tak nak bangun. Kemudian pukul 7 tak nak bangun lagi, pejam lagi mata. Pukul 8 tak nak bangun lagi, pejam lagi mata. Pukul 9 dia celik sendiri, dia panggil. Kena bangun juga kita. Kalau kita tidur juga, bingung hidup kita. Kita paksa juga tidur kan. Katakanlah kita tidur pukul 9 malam, lepas isyak, boom, baring terus kita ni. Baring terus, niarap terus atas tilam kita ni. Pukul 7 tak nak bangun, pukul 8 tak nak bangun, pukul 9, pukul 10 tu dia celik sendiri mata. Terkelip mata kita. Ni maknanya kena bangun juga. Oleh kerana kena bangun juga, kenapa yang kamu ikut hawa nafsu kamu tu? Kamu dah ikut sangat hawa nafsu kamu. Ni contoh tidur. Kalau kita ambil contoh yang lain, apa dia? Orang kita simpan harta benda. Yang ikut hawa nafsu ni, suka sangat simpan harta. Tahu satu masa dia menghadap depan Allah. Bila dia menghadap depan Allah, di saat tersebut dia tak bawa pun harta dia. Ada orang simpan harta, simpan. Satu masa dia tak menghadap depan Allah, pencuri pula datang menghadap dia, senang kata. Bila pencuri datang menghadap harta benda dia simpan lama dah, kena curi barang dia. Nak marah dia. Kenapa? Ikut hawa nafsu. Habis harta benda disimpan. Masa dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena jawab setiap harta benda yang dilakukan itu. Ini Rasulullah kata, manittaba'a nafsahu. Orang yang hidup dia mengikut nafsu dia, hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian yang teruknya dia letak angan-angan pada Allah. Angan-angan pada Allah ni. Orang kata, kamu tak semayang ke? Tak semayang. Habis tu, kenapa kamu tak semayangnya? Aku penat, dia jawab. Dia jawab dia penat. Bila orang tanya pada dia, habis tu neraka. Engkau tak takut ke dengan neraka yang membakar kamu? Aku takut. Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Senang je dalam hidup dia. Ni orang tak angan-angan pada Allah. Dia mengharapkan Allah faham kehendak dia. Dia tak memahami kehendak Allah. Wa tamanna 'ala Allah. Tamanna 'ala Allah ni ramai orang jadi macam tu. Tak apa, kalau kita mati nanti, kita harap Allah ni maha penyayang dan maha lemah lembut dengan kita. Konon-kononnya. Kitanya tak bersiap sedia. Tak ada benda yang kita boleh menarik amalan-amalan yang melemah lembutkan Allah terhadap diri kita. Allah akan lemah lembut terhadap kita kalau kita pandai buat amalan waktu mana hidup ni untuk menjadikan Allah lemah lembut dengan kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Tapi kalau kita tak angan-angan saja, rugi dalam hidup. Kita tak angan-angan saja. Nak lemah lembut dengan Allah ni macam mana? Bangun tahajud. Nak suruh Allah lemah lembut dengan kita. Bila kita menghadap depan Allah, lemah lembutnya Allah dengan kita. Tengok macam mana Julaibib kan. Julaibib radhiyallahu anhu. Lemah lembut. Waktu Julaibib ni sahabat Rasulullah yang paling menakutkan di kalangan sahabat Rasulullah. Wajah dia tu menakutkan. Ana biasa ceritakan Julaibib, sahabat Rasulullah. Dan ada dalam, saya dipahamkan
dalam TV3 ke buat satu cerita, Aku Bukan Julaibib disebut. Tajuk cerita tersebut. Julaibib sahabat Rasulullah ni, hitam kulit dia ni kulit hitam. Muka dia tu menakutkan. Kemudian dia ni pula orang miskin, tidur dalam Masjid Nabawi, tidur dalam Masjid Rasulullah. Datang daripada Ethiopia, datang daripada sebelah Afrika tu, datang minum air ni tak ada dia tak ada gelas pun tak ada. Orang miskin, Julaibib ni miskin, tak ada tangan, minum air tu begitu, minum air telapak tangan je, tidur ni beralaskan lengan je tidur dekat Masjid Nabawi. Rasulullah ni tak ada kawan, tak ada orang nak berkawan dengan dia. Bila tak ada orang nak berkawan dengan dia, Rasulullah pergi tegur dia. Rasulullah lepas pada sembahyang asar, Rasulullah tegur dia, Julaibib, kamu seorang-seorang ke Julaibib? Kamu ni seorang-seorang? Ya Rasulullah. Mulut tak ada. Sembahyang kalau Rasulullah solat je, dia di belakang Rasulullah. Julaibib. Rasulullah tanya dia, kau tak ada kamu tak ada keluarga ke Julaibib? Julaibib jawab, tak ada ya Rasulullah. Kamu tak berkahwin ke Rasulullah? Kamu tak berkahwin ke Julaibib? Julaibib jawab, tak ya Rasulullah. Kenapa kamu tak kahwin? Ya Rasulullah. Dia sebut balik, aku ni siapa yang nak pada aku ya Rasulullah? Muka ni takut, orang tengok muka aku pun takut Rasulullah. Rasulullah diam. Harta pula tak ada. Julaibib sebut demikian, siapa nak berumah tangga dengan aku? Rasulullah berlalu. Besok datang lagi, lepas sembahyang asar, Rasulullah tegur lagi, Julaibib, kamu seorang-seorang ke Julaibib? Julaibib jawab, seorang Rasulullah. Kamu tak terasa nak kahwin ke? Rasulullah tanya Julaibib, tanya sama dengan soalan kemarin. Julaibib kata, siapalah yang nak menantukan saya ni ya Rasulullah? Orang susah Rasulullah, muka pula tak ada rupa Rasulullah. Bukan orang sadu lah, senang ceritanya. Saya ni jenis bukan sadu pun ya Rasulullah. Senangnya sebut ada Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasulullah berlalu begitu saja. Hari yang ketiga, Rasulullah datang lagi. Rasulullah tegur lagi Julaibib, Julaibib, kamu ni seorang-seorang ke Julaibib? Julaibib jawab, ya Rasulullah. Kamu tak terasa nak kahwin ke Julaibib? Julaibib jawab, ya Rasulullah, aku ni siapa yang nak menjadikan aku ni suami ya Rasulullah? Sebut ada Rasulullah gini. 3 kali Rasulullah tanya soalan sama. Kalau kita ni kan, kalau Rasulullah tanya soalan sama, hari yang 3 mesti kita jawab. Rasulullah ni tak faham sama dia. Tanya soalan sama je. Yang 3 hari tanya soalan sama. Tengok lemah lembut dia. Julaibib ni lemah lembut dengan Rasulullah, tak lawan. Saya nak sebut bagaimana kita ni nak tarik lemah lembut Allah pada kita. Tengok, tak ada pun nak marah. Rasulullah tanya soalan sama, dijawab dengan jawapan yang hampir seakan-akan sama. Akhir Rasulullah jawab pada dia, Julaibib, kamu nak tak kalau aku katakan kamu kahwin dengan seorang perempuan di hujung kampung ini? Di hujung kampung ni ada seorang perempuan, anak ketua kabilah. Dia ada seorang saja anak dia, perempuan cantik. Kamu bagi tahu pada dia, aku kirim salam, aku arahkan kamu kahwin dengan dia, wahai Julaibib. Dia bingkah bangun terus, lari berkejaran. Dia dah dapat kahwin free, siapa tak nak? Pergi kejar. Bila kejar tu sampai bagi salam, jawab salam. Dia sebut terus, Rasulullah kirim salam. Dengar Rasulullah kirim salam, siapa tak seronok? Rasulullah kirim salam. Rasulullah sampaikan salam dia kepada kami. Bangun ketua kabilah tu, suka dia, waalaikumsalam. Rasulullah kirim salam. Macam kita lah, kita ni kan kalau tuan yang di Pertuan Agong kirim salam, tak ke jalan mengangkang kita balik nanti. Nak sebutnya agung kirim salam, Allah kita sebut demikian. Orang kita kan boleh bersalam dengan agung pun jalan tak basuh dah tangan. Nak sebutnya suka. Ni Rasulullah kirim salam, khairul anam. Rasulullah sebaik-baik kejadian Allah jadikan. Kirim salam, bangun dia. Habis itu sebut terus, Rasulullah sampaikan hajat. Hajat apa? Sukanya dia nak dengar hajat Rasulullah. Rasulullah suruh saya untuk berkahwin dengan anak perempuan kami. Sebut je begitu, terduduk dia. Allah kahwin, Rasulullah suruh saya, kamu kahwin, engkau Julaibib nak kahwin dengan anak perempuan saya. Dia disebut demikian. Bila sebut saja begitu, dia kata begini, Julaibib, sekejap aku masuk berbincang dengan orang rumah aku dahulu. Masuk je, bagi tahu pada orang rumah dia. Bila bagi tahu pada orang rumah dia tanya balik, siapa?
Kahwin dengan Julaibib, katanya orang rumah. Rasulullah suruh kahwin dengan Julaibib. Sebut orang rumah ni pada suami dia. Suami dia jawab, ya, Rasulullah suruh anak perempuan kita kahwin dengan Julaibib. Katanya orang rumah dia, kalau Julaibib bang, no. Senang cerita. Julaibib jangan bang, kahwin dengan Julaibib. Allah, dia kata, macam tak ada orang lain nak kena kahwin. Dia kata anak perempuan kita seorang tu je, cantik pula. Anak seorang cantik lagi, tiba-tiba kena kahwin dengan Julaibib. Anak perempuan dia dengar, anak perempuan ditanya, Ummi, Abi, yang arahkan ini tidakkah Rasulullah? Rasulullah kan arah. Demi Allah, sekali-kali saya tidak akan tolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberitahu, anak perempuan ni jawab begitu, Rasulullah bingkah bangun. Malaikat Jibril bagi tahu, perempuan ni jawab begitu Rasulullah. Perempuan ni nak sebutnya, saya nak sebut tadi lemah lembutnya dengan Allah. Manusia ni, hidup kita ni macam mana kita nak lemah lembut dengan Allah? Ramai orang kita tak perasan yang ni. Perempuan ni jawab, demi Allah, oleh kerana ini pinangan yang datang daripada Rasulullah, aku tidak akan tolak sekali-sekali. Wahai Abi dan Ummi, saya akan kahwin dengan dia. Rasulullah dengar, dia jawab macam tu, Rasulullah bingkah bangun. Malaikat Jibril bagi tahu, perempuan ni jawab macam ni Rasulullah. Bangun tu, Rasulullah angkat tangan. Ya Allah, panjanglah umur perempuan ini ya Allah. Berkatilah hidupnya ya Allah. Jadikanlah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah ini ya Allah. Doa Rasulullah 3 benda. Panjang umur dia, berkatlah hidup dia dengan murah rezeki dia, jadikanlah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah ini. Ditakdirkan oleh Allah kahwin. Sebulan je perkahwinan ini. Diberitahu dalam sirahnya, kahwin sebulan, berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, Julaibib ni datang dan turut serta perang. Dalam perang Uhud ini, gugur syahid Julaibib. Bila gugur syahid, sahabat-sahabat lepas pada perang ni, senarai nama-nama orang yang gugur. Senarai nama orang yang gugur. Bila senarai nama orang yang gugur ni, cari nama orang yang gugur ni kan. Orang yang gugur ni, selesai saja, Rasulullah tanya, dah habis dah nama orang yang gugur syahid? Sahabat-sahabat kata, dah habis Rasulullah. Rasulullah kata, tak, kamu tak sebut seorang lagi nama yang gugur syahid. Rasulullah kata. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah siapa? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, katanya Rasulullah. Julaibib belum lagi kamu sebut. Dengar saja begitu, Rasulullah kata, cuba cari nama mana Julaibib. Kamu tak senarai ni, tentulah kerana kamu tak kenal Julaibib. Rasulullah sebut, cuba cari. Sahabat-sahabat cari, didapati ada satu jenazah yang mayat, yang telungkup, hitam kat belakang, telungkup di atas pasir itu. Dalam keadaan telungkup begitu, dipanggil Rasulullah, ya Rasulullah, nikah yang kamu masukkan Julaibib Rasulullah. Rasulullah datang. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dekat dengan jenazah ni, Rasulullah kata, ya, inilah yang aku masukkan Julaibib. Rasulullah sebut demikian, inilah Julaibib. Rasulullah pun duduk sebelah. Rasulullah pangku jenazah Julaibib. Rasulullah ambil jenazah Julaibib, Rasulullah balik je jenazah Julaibib ni. Lalu Rasulullah sapu butiran-butiran pasir yang melekat penuh di muka Julaibib. Rasulullah sapu. Dalam Rasulullah sapu tu, Rasulullah usap tu, Rasulullah cium muka Julaibib. Rasulullah cium 3 kali. Rasulullah cium. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu ya Julaibib. Rasulullah cium 3 kali. Ya Julaibib, saya sebahagian kamu, kamu sebahagian saya wahai Julaibib. 3 kali Rasulullah cium ni, Rasulullah letak jenazah Julaibib. Ni kasih sayang. Hidup ni dengan kasih sayang kepada Allah, Allah pun tunjuk kasih sayang kepada kita. Yang ni yang kita kena buat. Dalam hidup kita ni, biar sampai peringkat malaikat menangis, dalam sampai peringkat Rasulullah berguguran air mata saat mana kita menghadap di hadapan Allah. Kenapa dia? Kerana kita hidup ni ada muraqabah. Muraqabah ni sehingga lahirnya perasaan
dia panggil perasaan kita ni mula lemah lembut dengan Allah. Kita mula tak berkira dengan Allah. Sebagaimana kita tak berkiranya dengan anak-anak kita, sebagaimana kita tak berkira dengan orang yang rapat dalam hidup kita. Muraqabah ni dia sampai peringkat kita tak berkira lagi dengan urusan Allah. Bila Allah suruh kita buat terus tanpa kita mempedulikan wala yakhafuna laumata laim, dengan celaan orang yang mencela di saat yang sedemikian rupa. Ini nak gambarkan tentang mengenai bagaimana yang digambarkan tentang dalam hadis ini, wa tamanna 'ala Allah. Kamu jangan letak angan-angan pada Allah sedangkan kamu sendiri tak jaga urusan hidup kamu tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu hadis yang disebut demikian. Wa qala hadisu hasan, disebut juga hadis ni hadis hasan. Qala Tirmizi wa ghairuhu minal ulama, yang disebut oleh Imam Tirmizi dan juga selain daripada ulama, makna dana nafsah hasabha, yang dimaksudkan dengan menyiapkan diri ini, menyiapkan dirinya, hasabha, kita sentiasa menghitung setiap amalan yang kita buat. Maknanya kita hisap tiap-tiap hari ni, kita hisap diri kita. Sebelum kita nak tidur je, kita duduk je saja, kita pun hitung balik, aku buat apa hari ni, dosa apa yang aku buat hari ni. Hasibah, maknanya kita menyiapkan diri kita. Ataupun paling-paling tidak pun kita ni sendirinya dalam keadaan yang sebelum kita tidur kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimah-kalimah yang macam ni kita sebut, dan tanda kita sedang memuhasabah diri ataupun kita menghitung amalan-amalan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuh. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, di antara kecantikan Islam pada seseorang, di antara keindahan Islam yang ada pada seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, kamu tinggalkan apa yang tak ada manfaat dalam hidup kamu. Jangan buat benda-benda yang tak ada manfaat. Di antara keindahan Islam seseorang, dia tak menghabiskan masa dalam hidup dia benda yang tak ada manfaat dalam hidup dia. Benda yang tak ada manfaat ni apa dia? Dalam hidup kita ni banyaklah benda yang kita tak ada manfaat. Kita habiskan masa kita senyap je, ataupun habiskan masa melayari internet, tak tahu apa-apa, baca itu, baca ni. Ni habis masa dipanggil. Kadang-kadang habis masa kita baca WhatsApp lebih banyak daripada baca Quran. Ni pun di antara benda yang tak ada manfaat dipanggil. Baca WhatsApp tu kadang-kadang adalah benda-benda yang ditulis yang baik, tapi banyak benda yang kosong, yang fadhi, yang kosong. Katakanlah kita pula termasuk dalam grup yang cakap banyak. Allah nanya kita nak baca satu-satu tu, kelompok-kelompok WhatsApp tersebut, Allah banyak benda dalam hidup kita. Ada benda yang demikian. Orang yang habiskan masa diam je, tak tahu nak buat apa, duduk kat rumah, dipanggil. Kan orang kita ni ramai kan, anda biasa sebut di section 7 ni, ramai di kalangan kita section 7 ni, duduk kat rumah je, duduk je. Orang tanya buat apa tu? RTM, rehat tunggu mati dipanggil. Dia dipanggil demikian. Sedang tak ada kerja pun, duduk kat rumah, nak buat apa sekarang? Cuba tanya orang-orang yang duduk kat rumah. Kalau kita boleh bercakap dengan orang kat rumah kan, duduk kat rumah, tergolek-golek dia, tak buat apa-apa pun. Rumah dia bersepah begitu juga. Nak kata kemas sangat rumah dia pun tak juga. Laman rumah dia kemas sangat tak juga. Dalam hidup dia, pakaian dia cuci sangat tak juga. Habis tu benda apa yang dia sedang buat? Tak ada, membazir. Ni tinggal. Rasulullah kata, kalau kamu ni orang yang ada peribadi yang indah, tarkuhu ma la ya'ni, kamu tinggalkan benda yang tak ada manfaat dalam hidup kamu. Kamu jangan buat benda yang tak ada manfaat. Yang tak ada manfaat ni, satu benda yang tak ada kekuatan langsung pada diri kamu. Dia melesukan hidup. Orang yang suka berkhayal, duduk khayal je, tak ada benda. Dia panggil angan-angan mak jenin, dipanggil. Duduk kahwin dengan puteri raja konon-kononnya. Kan mak jenin tu cerita demikian.
Duduk habis masa demikian. Rosak kita. Ramai mana orang kita jadi rosak. Dengan dadah, dengan pil kuda, dengan benda-benda yang mudarat dalam hidup dia. Tidakkah dia satu kerja bodoh yang telah kamu kerjakan dalam hidup kamu? Jangan buat benda yang macam ni. Dalam hidup kita ni, tanda keindahan Islam yang ada pada seorang, dia tinggal benda-benda yang tak ada manfaat. Benda yang tak ada manfaat, yang tak ada manfaat langsung dalam hidup. Minta maaf nak sebut, di antara benda yang tak ada manfaat, isap rokok. Orang kita ni, orang kita biarkan hidup dia dengan keadaan yang membawa mudarat. Isap rokok ni, Allah, benda apa yang bermanfaat dalam diri dia? Dia kata, tak apa Ustaz, isap rokok ni khayal. Ustaz tak rasa, dia sebut. Ustaz tak rasa. Kami ni bila isap rokok ni rasa tenang, lapang. Siapa yang menenangkan kamu tu? Syaitan lah. Syaitan yang menenangkan. Allah tak jadikan daripada kemaksiatan menjadi kebaikan pada seseorang. Benda yang maksiat macam ni semua bawa mudarat. Tiba-tiba bawa mudarat pada diri seorang. Tiba-tiba kamu habiskan duit kamu, baju kamu, mulut tubuh badan kamu, semua ni bawa mudarat. Bawa mudarat pada jantung kamu. Muda-muda lagi menghadap depan Allah, mati. Kenapa? Kena tekanan jantung. Jantung dah rosak dah. Kerana lama dah hisap rokok ni. Yang menyebabkan akhirnya bawa mudarat pada jantung dia, pada tubuh badan dia, dan banyak benda yang tak berfungsi dalam hidup. Maknanya kita ni jangan buat benda yang tak ada manfaat. Biar kita ada perasaan muraqabah. Allah ni duk perhati pada diri kita. Buat apalah aku dah habiskan benda yang tak ada manfaat sebegini. Yang herannya, dia marah pada anak dia isap rokok. Anak dia isap rokok, dia marah. Engkau kecil-kecil lagi isap rokok. Marah dia. Kalau anak dia isap rokok, ambil rokok dia, curi rokok dia, misal contoh, dia marah. Tapi yang dia sendiri tak marah pada diri dia. Dia sendiri tak marah. Bukan orang tempat ni, orang Thailand ni, orang Thailand. Nak sebut ni gambaran. Kitanya menghabiskan benda yang tak ada manfaat dalam hidup. Sebelum daripada ni orang kita habis masa tengok televisyen. Banyak ramai mana orang kita habis masa demikian. Ada manfaat juga tengok tersebut, tapi ada mudarat juga. Sekarang ni orang kita habis masa tengok handphone, baca handphone, nak tidur baca handphone, bangun tidur baca handphone. Kita dalam hidup kita, Quran tak baca dah. Tak tahu bulan apa yang kita berada sekarang, bila masa kita, kerana hanyutnya dengan urusan dunia yang menyia-nyiakan dalam hidup kita. Hadis ni ana ingat lagi Datuk Ana Nikmat. Datuk Nikmat ni, waktu mana kami cucu-cucu ni balik berkumpul, bila berkumpul dalam rumah Datuk ni, bila jumpa sepupu ni berjumpa, bila berjumpa je nak tidur malam tu mesti seronok. Yang laki duduk dalam bilik tu main baling bantal, baling bantal rumah Datuk, rumah nenek ni kan. Seronok bantal dia tu kerah-kerah, air liur basi banyak kan dia panggil. Nak sebut je, kita nak tidur tu nak suruh lembut sikit bantal, main dulu dum dalam bilik. Datuk ni buka pintu. Nikmat orang panggil Nikmat Alim. Dia tolak je pintu tu, dia sebut min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kecantikan peribadi seorang Islam ni, ditinggalkan benda yang tak ada manfaat dalam hidup dia. Kalau kamu rasa main bantal ni manfaat, main dah sampai pagi esok. Kalau rasa tak ada manfaat, tidurlah, besok bangun tahajud. Besok nak bangun tahajud. Ni cara Datuk. Dia pun tutup balik pintu. Datuk dengan cucu ni dia tak garang. Yang garang bapak dengan anak dia panggil. Bapak dengan anak dia jadi garang. Tapi Datuk dengan cucu dia tak jadi garang. Kita ni, kalau kita jadi nenek dengan cucu kita jadi lepeh terus. Tapi dengan anak kita jangan main. Kita dengan anak kita marah pada cucu kita marah balik pada anak kita. Ni gaya Datuk ataupun gaya nenek dia panggil. Kalau dia marah balik, engkau ni budak-budak pun kau nak marah dia sebut. Tapi di antara bapa dengan anak, yang ni memang garang. Mak dengan anak memang tak boleh dia panggil. Dia jadi macam kucing dengan anjing berjumpa dia panggil. Tapi nak sebutnya nak marah kita ni. Tapi Datuk dengan nenek nak dia. Habis-habis tangan dia nak marah, dia baca hadis macam ni. Min husnil islami mar'i
Tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kamu rasa hebat sangat, main seronok sangat, kamu rasa suka sangat, kamu main dah sampai pagi esok. Tapi kalau kamu rasa benda ni tak ada manfaat, kamu berhenti dah. Tidur lebih baik daripada kamu dalam keadaan bermain. Ni di antara kalimah-kalimah kita yang kita boleh didik keluarga kita untuk membesar keluarga kita dengan cara lemah lembut dalam hidup. Wa an Umar radhiyallahu anhu, habislah dalam, insya-Allah kita habis dalam bab yang kelima ni. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu ar-rajul fi ma daraba imra'atuhu, rawahu Abu Daud ghairu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, la yus'alu ar-rajul fi ma daraba imra'atuhu, janganlah seorang lelaki itu ditanya apa sebab dia memukul isterinya. Rasulullah sebut demikian. Kamu ni orang lelaki, jangan pukul isteri. Kamu ni jangan kamu ambil peluang mentang-mentang kamu suami, kamu pukul isteri kamu, jangan. Di akhirat nanti tak terjawab kamu. Tak terjawab. Yang kamu pukul isteri kamu tu kenapa? Yang kamu jadikan dia tempat untuk kamu nak pukul dia, dia panggil punching bag ke apa dia dipanggil demikian. Nak sebutnya isteri ni tempat untuk kamu, padahal dia ni isteri kamu kan. Janganlah kamu sampai di akhirat nanti kamu disoal oleh Allah kerana kamu pukul isteri kamu. Jangan demikian. Sebab mungkin dia malu jikalau sebab pemukulnya diketahui oleh orang lain. Bila la yus'alu ar-rajul fi ma daraba imra'atah, kerana dia orang rumah kita ni, kalau kita pukul dia, malu dia pukul depan ayah, pukul depan. Jangan kamu buat demikian. Kamu boleh tak pukul dia? Boleh. Dalam Islam boleh. Tapi jangan pukul di khalayak ramai. Jangan pukul, boleh pukul. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ni Allah sebut. Jangan kamu pukul mencederakan dia, jangan. Pukul dengan tujuan nak didik boleh. Bila nak pukul isteri, nak tujuan didik, masuk bilik, kemudian ambil lidi. Kemudian ambil lidi tu, altah sekali. Bila lepas pada kita dah nasihat dah dia, nasihat yang lain. Jangan keluar rumah tanpa tak tutup aurat ni, tak baik. Nanti orang nampak semua. Isteri buat degil juga. Kebetulan baru guna apa dia, lotion glowing ke apa dia panggil. Nak sebutnya pakai pemutih ni, jadi keluar juga, tak dengar juga. Wahjuruhunna fil madaji. Kamu jangan tidur dekat dengan dia. Malam-malam dia tidur jauh, dia tak faham juga. Bila dia tak faham juga, wadribuhunna. Ambil tu lidi tu, ambil lidi, bukan ambil batang penyapu, jangan. Ambil lidi tu, tah sekali. Tah tu bukannya dekat badan dia, tak. Tapi bawah ni, bawah pada punggung dia, tah sekali. Tak dengar ni kita sebut. Tak dengar ni. Ni kita pukul. Dengan tujuan apa dia? Kita sebut. Bila kena pukul dia, kenapa ni? Tak dengar kita sebut. Tak dengar. Ni nasihat. Ni boleh. Tapi kalau kamu pukul dia, tombok dia, tarik rambut dia, kamu pukul dia depan anak-anak, kamu akan disoal di hadapan Allah. Jangan sampai peringkat demikian. Sampai peringkat lebam mata dia. Kan ada seorang hamba Allah di masjid negeri, dia datang, mula-mula dia datang tu, dia letak kain begitu je atas kepala dia. Lepas pada anda mengajar tu, dia datang di masjid negeri, dia buka ni, Ustaz, saya nak buka sikit Ustaz. Dia kata, saya nak tunjuk Ustaz. Tunjuk ni hitam kat sini, hitam. Anda kata, kenapa ni? Saya kena pukul pada suami saya dengan kayu golf Ustaz. Kayu golf pukul lekat ni, lekat untuk. Lepas tu Allah, dia kata, sakit Ustaz. Saya round, saya tengok je masjid saya. Dia datang daripada USJ waktu tu. Dia round tu, dia datang, dia tengok masjid negeri ramai orang. Kebetulan hari kami tengah belajar tu, dia pun datang duduk belakang jauh je. Dia kata, saya datang Ustaz. Dia kata, saya belajar dengar Ustaz. Lepas pada Ustaz ni, saya datang nak cerita Ustaz tentang rumah tangga saya.
Nak sebutnya demikian. Anak kata tahan juga. Alhamdulillah lah kena kayu golf baru datang. Anak sebut. Kalau tak kena kayu golf tak datang-datang lagi. Ada orang yang kena kayu golf dulu baru boleh datang. Dengan kuliah. Ada juga. Allah nak ajar tu harga yang mahal kadang-kadang. Selagi mana tak kena kayu golf tak datang-datang dia. Ada juga. Tapi kena kayu golf tu Allah tak boleh nak bayang sampai lebam hitam kat sini. Anak sakitnya nak makan pun seksa. Kenapa? Kena pukul pada suami. Rasulullah kata seorang suami bukan tindakan dia memukul. Kamu caci maki dia, malam kamu tidur dengan dia. Sedangkan yang kamu caci maki, dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, yang kamu caci maki itu ibu kepada anak kamu, yang dibinkan pada kamu. Dia melahirkan yang disebut dengan anak kamu. Tiba-tiba kamu caci maki dia, kamu kata pada dia, kamu pukul dia. Bukan demikian. Dalam Islam ajar kamu kena ada hak-hak yang patut kamu jaga bagi setiap orang di sini. Biar kamu ada perasaan muraqabah dalam kamu menjadi seorang suami pada diri kamu ini. Habislah dalam bab ni, kita sambung babu fit taqwa insya-Allah pada akan datang nantilah insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.